Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sambung lagi apa yang saya cakap tengah hari tadi, iaitu sedikit keterangan berhubung dengan special khusus yang kita akan adakan pada 3 bulan April atau hari Sabtu ini. Jadi dengan harapan mungkin ramai ada yang mengetahui apa yang saya akan sampaikan pada 3 bulan April ini. Jadi ini merupakan lagi mungkin 15 minit keterangan lanjut berhubung dengan apa yang akan saya sampaikan di dalam special khusus, special coaching training. Sebab khusus ni dibuat khas untuk tujuan membantu sama ada startup usahawan ataupun season usahawan. Bila kita kata walaupun kita dah season, kita perlu melihat sesuatu dari sudut startup juga. Sebab apa yang perkembangan yang kita dapat sekarang ni merupakan sambungan ataupun apa yang teknik kita pakai dulu sekarang ni berlaku sedikit anjakan paradigma dengan arti kata pendekatan perkembangan menjalankan sesuatu, right? Dan macam tadi saya dah terang dah sedikit sebanyak perkembangan yang berlaku di sini. Oleh sebab saya cuba nak kaitkan dengan peningkatan perkembangan yang dipanggil EXO ataupun exponential organization, yang mana pulangan dia pada syarikat-syarikat bukan atas dasar persatusan ataupun percentage, tetapi terhadap berapa kali ganda peningkatan ataupun 10 kali ganda ke 50 kali ganda ke. Dia not talking about percentages anymore. Dan dia ada beberapa cara bagaimana yang dikatakan EXO organization berkembang. Jadi untuk pada sahabat-sahabat yang telah dapat masuk, please share because apa yang saya nak sebut ni mungkin sebelum tu ada yang saya nyatakan, tapi setengah padanya tu mungkin saya tak nyatakan. Jadi saya rasa kalau you can share now, kawan-kawan yang ramai juga lah, kawan-kawan kita yang lain boleh mengikuti apakah yang akan saya sampaikan ini. Dan kawan-kawan you boleh share lah, kita harap kita share sesama-sama kita untuk peningkatan usahawan itu sendiri. Sebab apa yang saya sampaikan ini merupakan adalah intipati apa yang saya akan bagi pada 3 bulan ini. Jadi kepada sahabat yang dapat masuk, tolong share sebab sekarang ni banyak orang masih bekerja, tapi insyaAllah saya akan cuba sampaikan sedikit cara bagaimana yang akan saya sampaikan khusus pada 3 bulan. Kalau tadi saya dah terang dah bagaimana perkembangan organisasi itu. Jadi walaupun di sini cara nak coach dia pun berubah. Ada perkembangan tertentu. Jadi menunjuk kata isian dan peningkatan dan juga cara pendengaran pun telah berkembang kepada satu keadaan yang mana seringkali telah saya nyatakan keperluannya kita mengetahui pendengaran ke peringkat yang satu paras, yang mana memerlukan pembelajaran diasuh dengan dimentor bertubi-tubi dapat membantu usahawan. Sebab sekarang kebanyakan usahawan-usahawan muda telah berjaya. Yang terdapat kejayaan sekarang ni memang daripada orang muda, right? Sebab di sinilah kesambungan ataupun kesinambungan sesuatu projek itu berkembang mengikut keadaan semasa. Sebab dengan berlakunya perkembangan penggunaan orang kata IoT, Internet of Things, right? Jadi semuanya menggunakan internet dan menggunakan open source. Maksudnya open source, banyak software keperluan boleh digunakan untuk dijadikan sebagai disruptive technologies. Disruptive technology, dia kata seorang tu dia tak cipta sesuatu yang baru. Let me repeat again apa yang sebut tadi. Disruptive technology, dia tak buat sesuatu yang baru. Bahkan dia mengambil kira sesuatu yang terdapat sebagai satu asas peningkatan perkembangan satu teknik perniagaan. Misalnya Uber. Ataupun kita kata kita di Malaysia kita pakai Grab. Tidak ada ciptaan baru, cuma dicantumkan sesuatu yang dulu berasingan dijadikan dalam satu kaedah
yang mana dia panggil didemokratiskan, jadi mudah dan ringan dan dimonetiskan. Jadi benda tu jadi murah. Kalau dulu kita kena beli asing GPS, okey, kita kena beli satu, kena ada akaun satu, ni kita kena beli handphone satu, dan juga kita nak detect location satu. Sekarang ni semua ada dapat di dalam handphone, dan digunakan platform ni lah. Sama ada kita pakai platform Facebook, YouTube dan sebagainya, itu adalah kaedah yang terdapat terkini. Jadi dengan harapan bahawa apa yang saya cakap ni sebagai sedikit bantuan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti apa yang saya cakapkan di sini. Yang kedua, bagaimana pula cara dia nak laksanakan? Dia menggunakan Law Accelerating Return, LOAR, ataupun Law of Accelerating Return, iaitu salah satu cara atau perkembangan yang cepat, accelerate. Perkembangan accelerate menyebabkan dia dijadikan orang kata sesuatu dipanggil exponential. Dan yang kedua, dia menekankan kepada disiplin teknologi ataupun information enable. Sesuatu tu boleh kita dapat, dia panggil information enable. Yang perkataan pun dia nak hebat-hebat, tapi biasa saja. Jadi semuanya boleh dipakai. Dia ada big, dia panggil machine language, dia panggil big data dan sebagainya. Itu yang sudah ada dan bagaimana kita gunakan. Dan di sinilah teknik yang coaching yang perlu kita sampaikan, dan sedikit tool yang kita akan bagikan pada peserta yang telah register untuk mengikuti kursus ni. Jadi kalau sahabat-sahabat yang masih boleh lagi register, sebab kita akan tutup dalam minggu ni juga. Sebab kita pun ada limited resources juga, bukan limited seats available. Jadi first come first serve. Yang ketiga, bagaimana kita nak ketahui kepada sesuatu yang kita buat tu lah untuk perkembangan semasa. Sebab tu sekarang ni everything dengan computerized. Alright? Even accounting pun simple, tak payah pakai accountant dah sekarang ni. Semua by the internet, by the computer. All this provided in the, itu kita open source. Dan yang saya nak, selepas saya terang ni, baru saya terang apa yang kita patut ada sebagai coach, apa yang perlu persediaan kita buat. Yang ketiga ataupun yang keempat, last kali, dia panggil exponential technologies. Yang bila dikatakan exponential technologies tu, dia menggunakan apa yang saya cakap tu, information enable, termasuklah artificial AI, artificial intelligence, robotic, biotech, bioinformatics, medicine, neurosciences, data, science, 3D printing dan nanoteknologi yang baru. And even aspect of energy pun dia berubah. Itu keseluruhan background. Now kita go to the coaching. What are you going to get? Iaitu teknik yang mana dia guna pakai, kita pun pakai macam open source juga. Dan coaching pun akan menggunakan open source juga. Sebab dalam International Coach Federation meeting minggu yang lalu, yang mana saya masuk, saya dapati dia menyatakan mereka masih akan menggunakan, dan saya biasa splash dia punya PowerPoint bahawa mereka masih, ibu coaching akan menggunakan open source juga. Open source. Jadi ni kata kalau kita tak update dalam segi-segi peningkatan ilmu, kita tak up to date, jadi macam mana kita nak bantu perubahan yang datang begitu cepat dan pantas. Jadi pertama sekali, dia ada 3 aspek modul dia pakai. Dia panggil MTP atau itu MVP. MTP, Massive Transformative Purpose. Jadi dia tentukan syarikat tu berteraskan kepada matlamat yang kukuh dan nyata dan berkeyakinan bahawa matlamat itu adalah sumber motivasi perkembangan syarikat itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi benda yang saya sebut ni, inilah kamu saya clearkan, sebab dalam coaching pun bersama kali bila nak coach, kita kena dapatkan matlamat. Seringkali juga pernah saya nyatakan bahawa matlamat berperanan, bukan sekadar you tanya, I tanya, you tanya habis. Lepas tu kita pun bagi dia buat. Padahal benda tu tak berkembang pun. Tapi kerja habis. Tapi pembangunan, perkembangan, usaha yang saya bantu tu. Jadi di sinilah saya nak bagi some sharing pada 3 bulan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada, selepas kita nak buat MTP tu, maka MVP, iaitu kita multiple massive variables, possibilities. Jadi yang tu pun kena tahu dulu apa dia yang masukkan benda tu. Dan yang kedua, dia menggunakan 2 modul, iaitu modul pertama dia menggunakan dia punya skill, SCAE. Dan skill ni dia menyentuh semua area yang kita sebut dulu. Dan dulu masa awal dulu saya pernah buat khusus special
how to coach in early in the century, the 21st century. Dan sekarang ni saya yang bagi sini free ya tuan-tuan. Dulu memang kita bagi very effective sebenarnya, tapi yang ni saya nak beri kemudahan untuk pengenalan kepada peserta-peserta yang ingin mengikuti kursus ni. Sama ada dia nak tahu tool dia, sama ada dia di seorang course, sama ada dia nak upgrade ilmu dia, skill dia, sila datang. Itu tujuan kita nak sampaikan. Yang di sini juga kita nyatakan bagaimana dalam satu dia kata dia menggunakan left and right brain. Dia buat macam tu kaedahnya, tetapi dia pakai dua modul. Satu dia panggil ideas. Apa dia? Okey. Yang ni left brain, dia menceritakan macam mana kita nak control, nak maintain stability, keseimbangan, dan juga macam mana kita nak menentukan apa yang kita tu berjalan dengan sempurna. Pertama sekali, dia menggunakan komputer sebagai interface. Dan lain-lain alat lagi saya katakan apa yang kita dapat dalam interface tu. Okey, sama ada interface tu dia ada internal dengan external. Alright. Maka di sinilah yang saya nak terang macam mana kita nak dapatkan internal external tu, nanti kita terang sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pertama sekali kita akan menggunakan melalui website, data dan sebagainya. Jadi saya terang dulu, baru saya cerita teknik dia. Yang kedua, dia menggunakan satu idea, satu D tu, dashboard. Apa yang terdapat dashboard tu, dia akan cerita real time keadaan perkembangan syarikat tu. Dan cara individu dan organisasional. Keseluruhan syarikat tu dapat mengetahui. Maka bagaimana pentingnya peranan seorang coach nak bantu dia. Sebab tu saya memberi terperinci apa yang saya tak sebut tadi. Hari ini pun saya cuba cakap dalam 15-20 minit juga. Ya. Yang ketiga, eksperimen. Sama ada kepada syarikat SME atau corporate. Eksperimen ni, dia ni macam selalu. Dia kena buat new testing, new experimentation. Experimentation adalah salah satu tool perkembangan di dalam abad ke-21 dalam era exponential organization. Kemudian yang ketiga, dia katakan autonomy. Rupanya perniagaan yang autonomi itu, sebab tu saat lagi dia ada step, kita cakap the demand staff in demand dan sebagainya. Dia menggunakan sistem yang memberi bantuan kepada kita maklumat apa yang patut kita tambah, apa patut kita buang. Dan last sekali ialah social ataupun knowledge sharing in leadership. So benda ni bertakluk kepada kepimpinan. Maka ciri-ciri kepimpinan pun perlu ada di dalam coaching kita. Rupanya coach tu dia meliputi ke semua benda yang saya cakap. Dan lagi satu, iaitu dia panggil skill. Iaitu external coaches digunakan. Itu dia. Di sinilah keperluannya coach. Coach terpaksa membantu dia orang macam mana dia kena pasti how to maintain the core staff, kemudian bagaimana nak meningkatkan, bagaimana mendapatkan tugas-tugas tertentu dengan outsourcing dan sebagainya. Tidak, peranan coach telah disebut. Dan kedua itu community, platform di mana kita boleh share ilmu dan sebagainya sama ada dengan expert ataupun future client. Rupanya di sinilah perkembangan yang dipikirkan bagaimana nak meningkatkan sesuatu organisasi bukan berteras belum banyak pada sejarah. Selalu kita dengar accounting reporting itu biasa. Tapi we have to look who is going to be our future customers. Di sini saya cerita apa yang dia menggunakan. Yang ketiga, menggunakan algoritma yang untuk membantu supaya dia dapat specific goal melalui coach dan specific client. Maka di sini lagi keperluannya seorang coach yang terlatih membantu dia orang. Dan satu lagi iaitu leverage asset. Iaitu dia gunakan leverage sama ada dari external training center ataupun gunakan external sources atau dia outsourcing dan sebagainya. Dan engagement iaitu sama ada melalui communication, networking dan juga email newsletter. Jadi apa yang saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita tentukan sebab semua ni tertakluk pada maklumat yang diterima. Jadi, apakah peranan seorang coach? Di sini, perlunya peningkatan cara teknik coaching. Sekarang ni terlalu cepat perkembangan, maka apa yang kita akan sampaikan, teknik. Dan tuan-tuan akan diberi teknik macam mana. Sekurang-kurangnya kalau you tak jadi coach pun, kalau you bercakap dengan staff you, dengan orang, macam mana teknik you nak cakap? Apa yang you perlu ada? Kedua, apa yang perlu tahu sebelum you nak bercakap?
Ketiga, apa persediaan yang you rasa you boleh dapat bantuan sama ada melalui internal, your own staff atau orang luar. Sinilah teknik-teknik yang akan kita tunjuk percakapan dan kita akan beri tool tertentu supaya tuan-tuan yang menghadapi sesuatu untuk meningkatkan perniagaan tahu sedikit cara perkembangan dia dan sebagainya. Jadi apa yang saya sebut sini tuan-tuan merupakan inilah dipanggil BMC ataupun Business Marketing, cara kita melihat sesuatu dalam sudut yang ambil kira exponential module. Jadi yang saya tahu tadi itulah exponential module. Yang mana business solution for all, dengan cara yang demikian dia dapat feedback up to date perkembangan dia. Itu dia. Setakat ni saya dah bagi keterangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa apa yang perlu ketahui, bagaimana kita buat, bagaimana kita nak menentukan massive transformative purpose dan diikuti dengan massive variable purpose, insyaAllah kita akan beritahu teknik-teknik dan tool. Dan kedua, bagaimanakah peranan yang coach boleh main, boleh mengembangkan daripada sesuatu dari sudut nak dapatkan staff on demand. Bagaimana dia nak mendapatkan staff yang bersesuaian ataupun dia boleh outsource sesuatu yang diperlu. Jika bila outsource, not much cost. Jadi maka di situ semuanya dia ada beberapa faktor ya, yang menyebutkan berlakunya kita katakan to save the organisation. Okay. Dia ada beberapa ciri yang mana nak orang kata nak meningkatkan atau perkembangan syarikat dengan mengurangkan perbelanjaan. Jadi dia terpaksalah ada beberapa ciri yang mana saya dapat kupaskan di sini, iaitu tadi saya dah terang sikit dah dia punya model dan sebagainya, tapi kita kena ingat dia ada beberapa, dia panggil 6D. 6D yang nak membantu seseorang tu berkembang. Okey, daripada perniagaan bentuk biasa pada bentuk yang kita panggil exponential. Jadi dia buat sesuatu tu membantu usahawan tu berkembang sebab dia meliputi juga keperkembangan industrial IR 4.0, 4.1 dan sebagainya. Maka di sinilah apabila coach dapat mengikuti perkembangan ini, coach boleh membantu. Sebab tu dalam apa yang kita berkembang ni selalu pun kita orang Islam kita tahu yakin Allah bagi rezeki tu luas. Sebab tu dia panggil shift from scarcity to abundance. Okay, teknik ni yang kita coach macam mana kita nak bantu orang tu dalam keadaan kurang kepada kelimpahan rezeki yang Allah nak bagi. Bukan kita coach buat dah, coach tak bukan bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Tapi macam mana kita nak usaha supaya kita meningkat daripada kekurangan kepada abundance. Pertama sekali ialah apabila sesuatu yang kita buat ni dia digital, maksudnya dia menjadikan benda tu dalam bentuk digital, maka murahlah kos dia nanti. Dan yang kedua, bila dalam bentuk digital, yang ni saya dah terang tu, maka dia melihat macam diseptif, nampak macam tak berkembang lah, perniagaan dia tak maju, slow. Dia mula-mula slow tetapi dia naik exponential, pantah dan cepat. Jadi waktu slow tu lah kita kena ada kekuatan massive transformative purpose. Jadi coach membantu orang ni terus berusaha sampai ke satu peringkat dia punya perkembangan cepat, exponential, 10 kali ganda, 20 ganda dan sebagainya. Yang ketiga, saya dah terang semalam, disruptive ataupun disruption mindset. Bagaimana pemikiran dan perkembangan syarikat selalu kita anggap macam kalau yang seasoned entrepreneurs, dia akan jadi macam startup balik. Selalu fikir macam mana how to improve dan sebagainya. Maka di sini yang dikatakan digital technology outperform previous non-digital. Dia membantu sebab kos dah become murah, disruptive. Dia membantu sebab kita boleh kenal. When we do this, we are not so much understanding who is our market now, but who is going to be our future market. Itu dia. Dan yang kelima, yang keempat ialah demonetize. Jadi kalau yang dulu murah, mahal jadi murah. Ya, sebab macam kita kata tadi lah, semua yang dapat dalam keadaan murah dan senang. Kita tak ada banyaklah perbelanjaan. Habis kuat kita buat, kita punya apps. Sebenarnya kalau kita belajar dulu pun kita boleh buat apps dengan diri, tapi dia bukan masa, it's a special, it's a profession by itself. Jadi di sinilah yang keempat. Dan yang kelima, dematerialize. Jadi benda tu semua kalau dulu besar dan kecil.
Sekarang lagi mudah. Kalau dulu nak kena bawa handphone satu, nak bawa radio satu, kamera satu, GPS satu, video satu, phone satu, map sebagainya. Sekarang ni tak perlu. Hanya bawa satu saja. Apa dia? Smartphone. Dan last sekali, democratize kata everything semuanya easily available dan cuma cara macam mana nak meningkatkan perkembangan sesuatu syarikat. Jadi mengikut yang saya sebut ni, Namdi tadi ni dah meletakkan satu syarikat dalam keadaan satu landasan menuju pada perkembangan. Kata langkah pertama pada langkah berikutnya yang dipanggilkan exponential organization. Jadi saya rasa saya dah cakap lebih kurang 22 minit. Jadi kalau tuan-tuan dah dapat lihat ni, tolong share lah kepada sahabat-sahabat yang mana dapat mengikuti yang saya cakap ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan melalui percakapan ringkas ni orang kata apa, membantu sedikit lah pada sahabat-sahabat kita yang tak berpeluang mengikuti percakapan saya ni. Mudah-mudahan please share so that ramai lagi sahabat-sahabat kita boleh mengikuti apa yang saya sampaikan ni. Dengan arti kata, you are welcome to register. Masih terbuka lagi. Tetapi on the second ni, kita akan close lah. Pasal kita nak buat 3 bulan. Sebab tu, saya pun tak bagi ruang masa banyak sangat. Sebab kita nak, sekurang-kurangnya nak memberi peluang kepada sesiapa yang berminat ingin mengetahui lebih detail apa yang terdapat di dalam kursus sehari pada 3 bulan April bersamaan hari Sabtu ni. Sila. Sebab pendaftaran telah pun berjalan dengan rancak. Jadi saya harap yang mana berminat silalah, kalau boleh register sekarang, masih terbuka lagi. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan yang rasa masih memerlukan sikit keterangan, sila hubungi kami dan sila register seperti yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya cakap seringkah yang boleh ini dapat membantu anda memahami apa dia yang tuan-tuan dapat ikuti pada 3 bulan ini. Ya, syabas. Dan saya menerima tadi banyak permintaan tadi. InsyaAllah selepas saya cakap live ni, saya akan tak borang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya dah menerima dah sekali dalam Facebook dan dalam WhatsApp yang berminat ikuti kursus. InsyaAllah tolong share apa yang saya sampaikan ini kepada sahabat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kesilapan semua itu daripada saya, itu yang mana kurang tu ada kelemahan saya manusia biasa. InsyaAllah itulah niat baik saya sebelum sampai Ramadan. Itulah special usul yang kita nak bagi pada 3 bulan ni. InsyaAllah sama-sama kita jumpa tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita meningkatkan satu ilmu, kita sharing. Saya merupakan ini satu sharing peningkatan. Sebab coach pun kena belajar lagi. Jadi coach pun kena meningkatkan ilmu lagi. Kita pakai teknik lama saja. Kita tak kira input perkembangan terkini, pakai kita ikut suka sebab maka tidak berlaku perubahan. Kadang-kadang kita rasa kita buat okey dah settle tapi tak berlaku perkembangan. Rupanya kita kena tambah sendiri. Saya pun kena belajar lagi tentang ini. Kita jumpa tuan-tuan bulan pada hari Sabtu ni 3 bulan. InsyaAllah live akan sambung besok pada pukul 12 atau 12.20. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.